Anda diberi amaran untuk beredar dari tempat ini kerana perintah kawalan pergerakan telah dikuasakan. Sekiranya anda gagal mematuhi amaran ini, maka anda boleh diambil tindakan di bawah Akta Pencegahan dan Kawalan Penyakit-Penyakit 1988 Akta 342. Hellcat. Okey, sebenarnya saya nak bincangkan pasal isu COVID-19 ni. Ramai rakyat Malaysia yang tak faham lah. Sebenarnya benda ni, virus ni memang sangat berbahaya. Jika anda keluar, hendaklah pakai topeng ke atau mask lah, atau pakai sarung tangan. Jika kunjung-kunjung ke tempat tumpuan orang ramai, pastikan ada sanitizer bawa. Kalau tak ada pun pakai sarung tangan pun dah okey. Ya, tapi sanitizer tu wajib, kalau boleh wajib ada. Okey, ni yang baru-baru ni kerajaan telah isytiharkan kawalan pergerakan. Maksudnya kawalan pergerakan ni dia bukannya darurat, bukannya perintah berkurung. Kawalan pergerakannya sebenarnya untuk limitkan kita bergerak, berjumpa dengan orang ramai. Itu maksud kawalan pergerakannya. Jadi untuk mencegah virus ni semakin melebar, kerajaan telah isytiharkan rakyat kena bercuti dari 18 Mac hingga 31 Mac. Dalam masa 14 hari ini, yang mana tidak berkaitan dengan servis untuk orang ramai lah. Contoh macam pasaraya, farmasi, kedai-kedai runcit tu dibolehkan dibuka. Kalau yang kedai-kedai tak kaitan dengan kemudahan orang ramai, kemudahan makanan, diwajibkan tutup untuk mencegah. Bukannya tutup untuk lama lah, cuma tutup untuk masa 14 hari. Jadi tujuan tutup tu untuk kuarantin. Jadi nak elakkan virus ni makin tersebar. Itu yang tutup. Di sini sebenarnya ramai yang tak faham maksud kawalan pergerakan tu. Kerajaan suruh cuti, duduk di rumah. Kalau contoh orang KL, dia kena duduk di rumah dia di KL. Bukannya cuti 14 hari tu balik kampung macam orang balik raya tu. Bukan maksud macam tu. Kalau macam tu dah tidak betul lah. Maksudnya matlamat yang kerajaan mengenai perintah Sekatan jalankan Imigresen, tu Datuk Muhammad dah Syafiq tertasar. berkata kemasukan penduduk yang bukan berasal Bila dari negeri Sabah orang KL melalui pintu masuk balik udara, kampung, laut dan darat adalah mungkin tidak orang KL tu digunakan akan kecuali bawa mendapat kelulusan khas virus tu, daripada gejala kerajaan virus negeri tu ke dan kampung. mempunyai Jadi pengusahaan akan kesihatan yang berjangkit pada membuktikan orang kampung. individu tersebut bebas daripada wabak COVID-19. Sementara itu, katanya kerajaan Di negeri telah kampung lagi mengaktifkan command center sukar nak melalui Jawatankuasa dibentuk Ujian lah. Negeri bermula 12 Mac lalu yang turut Contoh lah, diaktifkan di semua ada daerah. orang KL ni mungkin balik Pahang tu mungkin duduk di kawasan pendalaman. Kalau demam, memang jauh daripada kemudahan kesihatan. Mungkin diorang menghadapi demam di kampung saja. Jadi virus tu
dari seorang akan merebak ke ahli keluarga yang lain. Itu yang kerajaan nak cegah sebenarnya, tapi rakyat Malaysia ni mungkin kurang kepahaman tentang langkah kawalan pergerakannya. Contoh yang terdekat, rakyat Itali. Sebelum ni 10,000 rakyat Itali telah dijangkiti virus COVID-19 ni. Mereka duduk di kawasan merah. Maksud kawasan merah tu kawasan yang berisiko. Pada mulanya virus ni dia jangkiti pada 4 daerah sajalah di Itali. Jadi kerajaan isytiharkan cuti. Yang 4 daerah tu dibagi cuti duduk rumah supaya virus ni dapat dicegah dengan cepat. Tapi malangnya penduduk daripada 4 daerah tadi telah beramai-ramai balik kampung. Jadi virus tu dia makin sebar kerana yang dari penduduk yang berisiko tadi telah balik kampung dan berjangkit pada orang-orang kampung. Virus ni sebenarnya jika menyerang pada warga tua, jadi di situ risiko berjangkitnya virus ni memang mudah lah, sebab mereka dah bersesak-sesak. Sepatutnya cuti diberi, pihak universiti atau kolej ni benarkan pelajar ni duduk di hostel saja, tak perlu balik kampung pun. Sebab bila mereka balik kampung, mereka akan membawa gejala tu, virus ke orang kampung. Jadi ini yang risiko sangat tinggi kepada orang kampung. Tinjauan di sekitar Kuala Lumpur dan Shah Alam, setelah kerajaan isytiharkan kawalan gerakan ni dan bagi cuti 14 hari, semua warga kota, terutamanya warga Kuala Lumpur lah, berpusu-pusu balik kampung. Ada balik ke Kedah, Kelantan, Terengganu, Perak. Jadi pada ketika ini suasana Kuala Lumpur agak lenggang. Stesen bas seperti terminal bas Bersepadu Selatan dipenuhi oleh pelajar-pelajar universiti. Selain itu, melalui Ketua Polis Negara telah membuat sidang akhbar bahawa siapa yang ingin balik kampung kena isi satu orang khas untuk balik kampung. Maksudnya untuk lintas padan lah. Contoh, orang tu menetap di Selangor, dia nak balik ke Terengganu, dia diwajibkan pergi ke balai polis, isi borang, baru boleh balik kampung. Jika tidak isi borang, mereka akan ditahan dan tiada surat kebenaran dari ketua balai. Mereka akan ditahan sebagai tanpa kebenaran lah, balik tanpa kebenaran. Jadi situasi ini membuatkan balai polis penuh sesak. Ini pun salah satu risiko. Kita sebenarnya nak kurangkan orang berkumpul di tempat. Orang berkumpul lah, berhimpun. Tapi bila arahan ini dikeluarkan, orang ramai dah datang menyerbu balai polis untuk mengisi borang. Ini mengakibatkan balai polis sendiri yang berisiko dijangkiti virus ini. Oleh kerana arahan ini telah membuatkan balai-balai polis sesak, orang ramai beratur sehingga lewat malam di balai polis. Polis telah menarik balik arahan untuk mengisi borang balik kampung.
dan Ketua Polis Negara Tan Sri Abdul Hamid Padur memaklumkan arahan itu dibuat selepas mendapati orang ramai berpusu-pusu mengisi dokumen keluar di balai polis seluruh negara. Orang ramai ujarnya boleh melakukan perjalanan dengan selamat dan secara berhemah. Tiada sebarang sekatan akan dikenakan ke atas mereka sehingga satu keputusan baru bakal diumumkan selepas mesyuarat berhubung isu itu hari ini. Bila mereka balik kampung, wabak ni akan semakin meluas, bukannya dapat dikawal sepenuhnya. Itu yang risiko sebenarnya. Contoh di Itali, pada peringkat awalnya hanya 10,000 saja yang disyaki ada gejala COVID-19 ni. Tapi setelah yang 10,000 tu diberi cuti, diminta duduk di rumah, mereka telah dengan senyap-senyap balik ke kampung halaman masing-masing. Itu yang menyebabkan virus ni semakin merebak di Itali dan sukar dikawal, menyebabkan hospital semakin penuh. Jadi pihak kerajaan Itali dan hospital terpaksa membuat pilihan sama ada menyelamatkan warga tua atau tidak. Kerana virus ni bila menyerang warga tua, sukar dikawal, sukar diselamatkan. Terpaksa pihak hospital selamatkan orang yang hanya boleh diselamatkan. Maksudnya warga emas yang terkena jangkitan virus ni dibiarkan mati begitu saja. Begitulah sadisnya. Ini berpunca daripada penduduk dari bandar tadi telah pulang beramai-ramai ke kampung dan menyebabkan virus ni tersebarnya dengan cepat. Sebenarnya virus ni bila kita terkena sistem virus ni, dia tidak berlaku dengan cepat. Dia mengambil tempoh dalam 14 hari. Contohnya untuk Malaysia ni, hari ini rakyat Malaysia beramai-ramai pulang ke kampung. Di kampung mereka bergaul dengan mak, dengan ayah, dengan anak saudara. Mereka bergaul dengan penduduk kampung. Di situ mereka memang belum kena penyakit lah, tapi dalam tempoh 14 hari mungkin mak mereka, ayah mereka yang akan terkena. Jadi orang yang balik kampung tadi memang dah membawa gejala virus ni. Dari situ mereka akan pulang balik ke bandar. Yang orang yang kampung yang tidak terkena virus ni akan terkena. Orang yang balik bandar ni akan dibawa ke hospital. Orang yang kampung pun akan dibawa ke hospital. Itu yang menyebabkan hospital semakin penuh dan sesak. Tapi malangnya dah, rakyat Malaysia ni, kerajaan sudah isytiharkan kawalan sekatan pergerakan ni, masih ada yang berhimpun, masih ada yang berani buka kedai. Mereka tidak peduli akan arahan kerajaan ni. Jadi sebenarnya dalam tempoh 14 hari saja, bila rakyat sendiri yang tidak patuh arahan dari kerajaan, mungkin tempoh tu akan berpanjangan. Ya, perkara ini akan menyusahkan rakyat sendiri ya. Masih ada rakyat Malaysia yang berani pergi ke luar negara. Contoh yang baru-baru ni, sekarang yang berlaku, 83 rakyat Malaysia telah pergi ke Indonesia menyertai majlis tabligh di Indonesia. Jadi 83 rakyat Malaysia ni kemungkinan berisiko dijangkiti virus ni. Mereka akan pulang ke Malaysia dan mereka lah akan menyebarkan virus ni kepada sanak saudara mereka sendiri, rakan-rakan sekerja. Kerajaan sudah
menasihati rakyat Malaysia dilarang pergi ke luar negara. Contohnya, pekerja-pekerja yang bekerja di Singapura dilarang bekerja selama 14 hari ini. Mereka diberi pilihan sama ada nak dalam tempoh 14 hari ini duduk di Malaysia, duduk di rumah saja, ataupun mereka duduk di Singapura terus bekerja. Itu dua pilihan lah kerajaan bagi. Jika mereka nak duduk di Malaysia, mereka tidak dibenarkan keluar dari negara ini dalam tempoh 14 hari, iaitu dari 18 hingga 31 Mac ni. Masih ada rakyat Malaysia yang beranggapan mereka sebenarnya tidak takut serangan virus ni. Mereka lebih takut kepada Tuhan. Ya, sebab virus ni makhluk Tuhan. Kenapa nak takut? Kalau ada apa-apa yang datang, orang-orang yang tidak jangan takut dan jangan berkumpul. Itu semuanya hanya cobaan. Mereka berkumpul di tempat orang ramai. Selepas itu mereka akan membawa virus ni kepada anak saudara, suami, mak ayah mereka sendiri. Dari ahli keluarga sendiri akan berjangkit kepada rakan, kepada jiran. Itu sebenarnya risiko yang kerajaan bimbangi. Tinjauan telah dilakukan di stesen Terminal Bersepadu Selatan. Memang bas-bas penuh, kereta api penuh. Kelihatan orang ramai berpusu-pusu pulang ke kampung halaman susulan Perintah Kawalan Pergerakan yang diumumkan oleh Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin di Terminal Stesen Bas Seksyen 17 Shah Alam. Rakyat di negara diarahkan untuk memaklumkan pergerakan mereka dari satu negeri ke negeri yang lain berikutan berkuat kuasanya Perintah Kawalan berkenaan bermula tengah malam ini. Malah cadangan untuk pulang ke kampung halaman dengan alasan yang kukuh serta dianggap sebagai satu keperluan harus mendapat kebenaran terlebih dahulu. Peranan kami di dalam perintah larangan ini tadi ialah untuk mengawal pergerakan orang ramai daripada satu negeri ke satu negeri ataupun dari satu daerah ke satu daerah. Semalam, Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin telah mengeluarkan arahan Perintah Kawalan Pergerakan bermula esok sehingga 31 Mac ini. Kata Abdul Hamid lagi, pihak polis melarang sebarang permintaan berkaitan niat melancong dalam negeri walaupun ia melibatkan pembelian tiket ke destinasi tertentu, malah apabila cuti sekolah sebelum ini. Antara proses yang perlu dilalui oleh seseorang bagi memaklumkan perjalanan termasuk hadir ke balai polis berdekatan, maklum destinasi serta sebab dan keperluan. Ketua Balai Polis akan keluarkan dokumen perjalanan itu. Okey, ada mendapat rawatan perubatan. Itu salah satu daripada yang boleh dibenarkan keluar daripada ini. Kalau setakat nak balik kampung asal, tidak dibenarkan. Kamu dikendaki duduk di rumah masing-masing di sini. Apa arti mengawal penyakit ini supaya kamu tidak membawa, kamu keluar. Bawa juga benda itu keluar. Kan? Sebenarnya kamu orang duduk di sini sebenarnya. Melainkan urusan... Polis Diraja Malaysia PDRM menarik balik perintah larangan keluar dari satu negeri ke negeri lain malam tadi. Ketua Polis Negara Tan Sri Abdul Hamid Padur memaklumkan arahan itu dibuat selepas mendapati orang ramai berpusu-pusu mengisi dokumen keluar di balai polis seluruh negara. Orang ramai ujarnya boleh melakukan perjalanan dengan selamat dan secara berhemah. Tiada sebarang sekatan akan dikenakan ke atas mereka sehingga satu keputusan baru bakal diumumkan selepas mesyuarat berhubung isu itu hari ini.